Assalamualaikum, selamat datang ke SRTV. Maka berakhirlah sudah jelajah Sabah untuk perlawanan pertama menentang Keningau FA berlaku pada 31 hari bulan iaitu semalam waktu video ini rakamkan, di mana Sabah FC telah berjaya menundukkan Keningau FA sebanyak 5 gol berbalas kosong. Hasil jaringan yang dilakukan oleh Direnzo, Fakrul Iman, Darren Lock, Pak Jung Bin, 2 gol telah dilakukan oleh beliau. So ada sedikit penceritaan lah yang ingin aku ceritakan kepada anda mengenai keputusan perlawanan ni, pasal bila aku baca di ruang komen bukan di SRTV sahaja tapi di sosial media yang lain lah. So dia ada pelbagai reaksi yang diberikan, ada yang positif, ada yang negatif, ada yang berada di tengah-tengah, dan itu memang kebiasaannya berlaku lah pada mana-mana perlawanan, pada mana-mana pasukan sekalipun. Jadi itu adalah benda yang ingin kita ceritakan hasil daripada berakhirnya perlawanan di antara kedua klub ni. Tapi sebelum tu guys, buat anda yang belum subscribe SRTV, sila lakukannya sekarang dengan menekan butang subscribe. Dan jangan lupa juga tekan butang notification agar anda tidak ketinggalan untuk perkongsian berita-berita yang seterusnya atau update yang seterusnya. Dan untuk anda yang ingin menjadi member SRTV, anda juga boleh melakukan dengan membuat pembayaran sebanyak berapa ringgit, satu lupa sudah aku. Macam ada new update tentang pembayaran ni. So di mana sekiranya anda menjadi member SRTV, anda akan mendapat memperoleh stiker yang berbeza daripada pengomentar-pengomentar yang lain, di samping juga membantu perjalanan SRTV ni lah untuk memberikan duit kopi lah, lebih kurang macam tu, supaya aku lebih bersemangat untuk melakukan perkongsian ni. Bukan sekarang tak semangat, sekarang semangat, tapi lebih bersemangat. So okay guys, aku teruskan dengan apa yang ingin aku katakan. So perlawanan ni, starting 11 yang diberikan oleh Sabah FC adalah Juan Ferre, Ingham, Dominic, Kedete, Syarul Nizam nombor 77 ni siapa guys? Tolong update dulu. Aku cuba cari pemain ni tapi aku nak jumpa. Lepas tu Halim, Daniel, Rozik, Zack, Fakrul, Sifontes dan juga di Renzo. So apa yang aku difahamkan tentang formation yang digunakan pada perlawanan ni, ini adalah perkongsian yang diberikan oleh Budak Scoreboard. Okay, talking about Budak Scoreboard, anda juga boleh follow Budak Scoreboard. Aku akan letak link dia di bawah. TikTok dan juga Facebook, dia pun berkongsi update terkini juga mengenai skuad Sabah FC kesayangan kita ni. Ialah 4-4-2 dengan meletakkan pemain-pemain di posisi yang tertentu. So aku nak pasti bagaimana formation ni digunakan, pasal sekali lagi aku tidak hadir ke kompleks sukan Keningau. Tapi buat anda yang hadir menyaksikan perlawanan tersebut, aku minta tolong letakkanlah formation dan juga position setiap pemain di atas padang pada perlawanan tu, agar kita sama-sama yang tidak hadir menyaksikan perlawanan tu dapat gambaran lah tentang apa yang cuba digunakan oleh head coach kita Juan Hiraro. Of course, perlawanan kemenangan menentang Keningau sebanyak 5-0 ni bukanlah seperti mana yang telah kita lakukan pada tahun 2 lepas, di mana kita menang 10-2 pada perlawanan tersebut. So di sini ada beberapa orang yang buat perbandingan lah tentang keputusan itu. Apa yang ingin aku katakan di sini, skuad yang menentang Keningau pada perlawanan 10-2 tu adalah merupakan satu skuad yang sudah lama bersama-sama, walaupun ada beberapa wajah baru, dan menggunakan pemain muda pada separuh masa pertama dan menurunkan pemain senior pada separuh masa kedua, yang membolehkan penambahan lagi gol dilakukan pada perlawanan tersebut. So maksudnya chemistry is already there untuk Sabah FC sewaktu perlawanan 10-2 tu. Tapi 5-0 ni ada yang membuat perbandingan, kenapa dulu boleh 10-2 sekarang 5-0 saja, macam tidak kuatkah skuad Sang Badak ni? Ada dua faktor yang kita kena lihat di sini. Faktor pertama, kita tidak boleh juga of course memandang rendah Keningau FA. Of course mereka ingin hadir ke stadium untuk memberikan saingan yang sepatutnya kepada skuad Sang Badak ni, dan membuktikan juga yang mereka ni bukanlah satu pasukan, walaupun kelab biasa saja, tapi tidak boleh dipandang rendah. Lebih kurang begitu. Of course mereka sendiri mempunyai keinginan mereka, apa yang mereka ingin cuba kecapi dan membuktikan sekali lagi yang mereka ni mampu. Mana tahu ada pemain di sana bagus yang boleh diserapkan. That's why aku yakin mereka pun memberi persembahan 100% pada perlawanan tersebut. Kedua, aku ingin sentuh kembali keputusan 5-0 ni, walaupun tidak sebesar pada perlawanan yang pernah dilakukan 10-2 sekali lagi,
Tapi kita kena ingat satu benda, ini adalah bukan merupakan satu pasukan, pasal kita ingatlah sekali lagi, rombokan besar-besaran telah dilakukan, separuh telah dibuang dan separuh dikekalkan, dan basically apa yang ada di atas padang tu kebanyakannya adalah muka-muka baru di segenap position. Itu yang aku boleh katakan. So ini bukanlah merupakan squad, ini adalah merupakan squad yang lengkap, tapi macam mana aku katakan pada video sebelum ni, ini adalah squad muda. Muda bukan dari segi umur, tapi muda dari segi chemistry, persefahaman, menyesuaikan diri di bola sepak tempatan, of course dengan culture, cuaca, semua benda tu. Itu perlu kita ambil timbang rata je lah. Dan keputusan 5-0 ni aku merasakan merupakan keputusan yang bagus untuk skuad muda ni. Aku tidak mahu bandingkan dengan 10-2 dengan 5-0 ni. Satu lagi kena ingat, macam mana kalau Sabah FC seri ataupun kalah. That is the result yang kita tidak inginkan untuk perlawanan menentang Keningau FA ni sebenarnya. Pasal kalau benda tu terjadi, lain cerita lagi akan diberi komen di mana-mana social media. So ini adalah merupakan perlawanan yang patut kita menang, dan 5-0 ni bagi aku adalah result yang patut kita miliki jugalah, lebih kurang macam tu. Jadi kalau kamu tengok musim lepas, aku memang kutuk kau-kau lah persiapan Sabah FC ni dari segi pengumuman head coach, pengambilan pemain, persiapan pramusim, semua memang keluar dari landasan. That's why kenapa musim lepas kita menduduki tangga ke-9 dengan persembahan yang cukup berbeza lah daripada 3 musim sebelumnya. So sekarang ni, ia adalah merupakan satu aturan yang bagi aku cukup sistematik, yang telah disiapkan lebih awal. Maksud aku dari segi kita tahu siapa head coach kita tahu siapa management kita tahu siapa player-player kita. Lepas tu dikabarkan juga akan ada beberapa lagi perlawanan pramusim yang akan dilangsungkan. Possibilities another pasukan daripada Sabah FC sendiri, dah pasti kemungkinan besar mungkin tawau. Dan sekali lagi, kemungkinan besar juga akan ada perlawanan international match. Maksud aku international tu melawan tim yang di luar daripada Malaysia yang mungkin akan dilakukan. So, nampak di sini cukup sistematik daripada musim lepas, yang memberikan banyak ruang dan peluang untuk head coach kita dan juga pemain-pemain kita untuk menguji dan juga menyesuaikan diri dengan formation yang bakal digunakan oleh Juan Hiraro. Juan Hiraro sendiri pun at least dia boleh tahu dengan player yang dia ada sekarang ni, kemampuan pemain-pemain dia, formation apa yang sesuai dan di mana yang paling sesuai untuk meletakkan pemain-pemain Sabah FC mengikut keperluan beliau dan juga kekuatan klub ni. Itu yang aku kena bagi tabik lah, okay, untuk manajemen Sabah FC sekarang ni. So antara benda 3 benda yang kita kena 4 benda yang kita kena perhatikan daripada apa yang dilakukan sekarang ni adalah, pertama sekali seperti aku bincangkan di awal video tadi, adalah membina keserasian pemain baru. Of course sekali lagi terlalu banyak pemain dalam skuad Sabah FC ni. That's why it's very important untuk mengadakan perlawanan pramusim lebih awal, dan aku rasa agak logik juga dimulakan dengan pasukan yang bukan bermain di mana-mana liga utama, untuk memperkenalkan diri atau memanaskan badan atau enjin mereka terlebih dahulu. Lepas tu, ini boleh katakan juga fasa, macam tak berapa selesa kursi aku hari ni. Tak tahu lah, mungkin belakang aku yang sakit kali. Fasa akhir persediaan pramusim, kerana sekali lagi untuk sebelum menuju ke perlawanan 23 Ogos lah menentang Star City FC nanti, kerana kita perlu sekali lagi menilai tahap kecergasan pemain dan menguji formasi kritikal sebelum bermulanya kempen. Ini aku dah sediakan note ni lah. Dan yang ketiga adalah bagi aku ini merupakan satu jelajah komuniti yang cukup mesra untuk penyokong-penyokong Sang Badak ni, kerana kita ingin mengembalikan sokongan yang pernah kita miliki pada 2 musim terawal sewaktu Ong Kim Swee bersama Sabah FC tu kembali hadir ke likas atau kembali memberi sokongan yang cukup padu kepada klub kesayangan kita ni dan juga untuk pemain-pemain baru ni.
So untuk siapa-siapa yang dekat, hadir ke Stadium Likas, penuhkan stadium. Untuk siapa-siapa yang jauh tidak berkemampuan untuk travel ke Kota Kinabalu, anda boleh start mula riki-riki lah kalau ada apa-apa merchandise item yang boleh dibeli untuk membantu keuangan. Itu pun antara benda yang kita boleh bantu klub kesayangan kita ni lah, walaupun kita tidak boleh hadir ke stadium. Lepas tu kepentingan perlawanan pramusim ni juga dan hasil daripada perlawanan menentang Keningau ni, ianya juga untuk menetapkan atau petunjuk awal untuk prestasi skuad Sabah FC ni lah. Pasal kena ingat sekali lagi, kita dulu berada tanggal ke-9 guys, dengan percaturan yang cerca marba daripada awal musim tu. Lepas tu waktu perjalanan tu lagi dengan pertukaran head coach lagi, terpaksa lagi menggunakan interim coach, keluarnya lagi pemain, masuknya lagi pemain, terlalu banyak benda yang kita lalui pada musim tersebut yang memberi efek yang besar untuk prestasi Sabah FC. Dan daripada pemerhatian aku untuk persiapan kali ini, aku yakin tidak akan ada berlaku apa-apa situasi insiden yang kita alami pada musim lepas. Aku menganggarkan daripada awal sehingga berakhirnya perjalanan di bola sepak tempatan untuk Sabah FC ni, insya-Allah kita akan lalui dengan smooth lah, without any apa-apa isu-isu dalaman ataupun luaran. Lebih kurang macam tu. Kemungkinan besar juga ada pembuangan pemain dan kemasukan pemain, itu pun kena tengok juga prestasi pemain-pemain kita di awal musim dan bagaimana kita perlu memperbaiki lagi pada jendela perpindahan kedua seterusnya. Lebih kurang macam tu. So, bagi aku persepsi negatif tu aku tidak salahkan anda, kerana aku juga yakin anda ingin melihat klub ni mempunyai pemain-pemain yang cukup hebat untuk mengharungi Liga Super yang akan datang. Maksudnya kamu punya KPI level tu lebih tinggi lah, lebih kurang macam tu. Sesuai, aku tidak salahkan pandangan anda tersebut. Tapi sekali lagi, kita kena ingatlah apa yang dilalui oleh klub kita sekarang ni. Walaupun anda merasakan keputusan ini tidak sebesar dan sepatutnya lebih besar daripada 5-0, tapi sekali lagi kena ingat semua benda-benda yang telah aku sentuh di awal video ini yang menjadi reason juga kenapa keputusan ini 5-0. Lagipun satu lagi kena ingat jugalah, pemain-pemain ni dah lama berhabis main kan, pasal nanti belum apa-apa sudah injured. Jadi macam mana untuk main liga nanti kalau belum apa-apa lagi pemain utama sudah injured? This why kita kena ingat juga, ada reason besar juga mungkin diorang tidak bermain 110% untuk perlawanan ni. So, aku katakan sekali lagi kenapa aku tidak begitu negatif seperti mana pramusim lepas. Itu sekali lagi seperti aku katakan di awal video ni adalah kerana persiapan caca merba pada masa tu yang membuatkan aku tidak begitu suka dengan apa yang diberikan. Tapi sekarang ni, dua benda adalah persiapan yang bagus, dan satu lagi, walaupun kita punya bos meletakkan KPI top 5, tapi aku tidak mau meletakkan KPI setinggi tersebut kerana aku masih lagi berlandaskan persembahan kita pada season lepas lah, lebih kurang macam tu. Tapi kalau kita tanggal ketiga, mungkin ceritanya, mungkinlah kalau kita top 3 lah pada musim lepas, mungkin penceritaan aku sekarang akan different. So lebih kurang macam tu lah. So okay guys, letakkan pendapat anda mengenai ujian-ujian yang telah aku berikan semata tadi, letakkan di dalam komentar di bawah. Dan apa perasaan anda, especially warga Keningau yang hadir ke stadium menyaksikan perlawanan tersebut, apa perasaan anda tentang persembahan skuad Sabah FC? So lebih kurang macam tu lah. So okay guys, seperti biasa, inilah benda yang baru aku perkenalkan, iaitu after show. So sekiranya anda tidak berminat untuk mendengar after show ni, anda boleh terus tamatkan video ni di sini dan buat apa-apa benda kamu lah. Tapi untuk siapa-siapa yang berminat untuk sama-sama melihat after show ni, anda boleh teruskan. Lepas punya after show, aku bercerita mengenai running lah, marathon. So untuk siapa-siapa yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut tentang benda tu, mungkin anda mau tahu apa training aku buat, berapa lama aku training, berapa kerap aku training, apa kasut aku pakai, anda boleh tekan persoalan tersebut di ruang komentar di bawah. InsyaAllah aku akan sentuh lagi pada video yang aku akan bincangkan pada video yang seterusnya. So untuk video kali ini aku bercerita pasal mic aku, pasal aku before this aku try to use wireless mic bah, tapi quality dia tak berapa bagus.
So that's why aku balik menggunakan mic ni. Tapi sekarang ni this is my old, apa dia panggil ni? Monocaster yang kira macam studio standard lah, tapi ini amatur punya, entry level punya. So untuk video yang akan datang aku akan cuba untuk menggunakan ni. InsyaAllah ia akan memberikan kualiti yang cukup bagus, tapi aku belum pasti lagi pasal last time aku guna ni dia macam ada bunyi buzzing, bunyi electric static macam tu. So aku tidak jumpa jalan dia untuk bagaimana untuk menghilangkan bunyi static tu. Tapi aku believe actually suara dia memang bagus sebenarnya. Memang aku boleh kontrol lebih baik daripada apa yang aku pakai sekarang ni. Cuma masalahnya time tu adalah bunyi-bunyi statik tu aku tak boleh hilangkan. So kalau ada siapa-siapa yang mempunyai pengalaman menggunakan benda ni, ini adalah model Moano, model AU AM200. So siapa-siapa yang ada berpengalaman menggunakan benda ni, sila kongsi dulu macam mana untuk menghilangkan bunyi statik tu. Aku minta bantuan anda pasal of course musim hadapan aku rasa sudah masuk berapa? 4 ke 5 tahun ke sudah SRTB ini berkongsi mengenai Sabah FC. Macam aku lost track pula sekarang. So of course dari tahun ke tahun aku cuba untuk mengupgrade dan juga memperbaiki aku punya items, penggunaan items dan juga cara persembahan aku. Ini pun atas juga sokongan yang anda berikan lah. So hopefully aku ready untuk menggunakan benda ni pada video yang seterusnya. Tapi sekali lagi aku minta bantuan anda untuk siapa-siapa yang mahir di dalam barang-barang audio ni apa semua ni, cuba kongsikan benda tu di ruang komentar di bawah. Okay, itu sajalah perkongsian untuk after show ni. Jadi bertemu lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.